Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk speaker kerana beri peluang kepada saya untuk turut sama membahas rang undang-undang kebekalan tambahan 2013 pada petang ini. Pertamanya, saya menyokong penuh usaha kerajaan untuk membentangkan bajet tambahan ini. Ini langkah bagi memperkukuhkan lagi kedudukan ekonomi kita. Sebenarnya, walaupun tadi pokok sena sebut ia menampakkan kononnya kerajaan tidak cekap dari segi perancangan perbelanjaan, tapi kalau kita lihat juga sebenarnya di Selangor misalnya, walaupun belanjawan dibentangkan untuk 2013 di negeri Selangor saja melibatkan 1.3 bilion, tapi dia juga mengumumkan bajet tambahan. Kalau kita tengok, dia minta juga tambahan bajet sebanyak 761.44 juta tambahan. Itu menunjukkan bahawa mereka dan kerajaan negeri lain juga mengamalkan apa yang kita buat. So tidak timbullah isu-isu sebagaimana dibangkitkan oleh pokok sena seperti tadi. Perkara yang sebelum saya pergi, saya lihat bahawa langkah kerajaan mengurangkan subsidi minyak tepat sekali. Ini saya fikir bagi memastikan kedudukan ekonomi kita, fiskal kita terus kukuh. Ramai kalau kita lihat pakar-pakar ekonomi pendapat bahawa apabila kita mengurangkan subsidi minyak ini, dia mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuhkan ekonomi kita supaya kewangan yang dijimatkan melalui pensusuran semula subsidi itu boleh digunakan untuk melakukan pelbagai usaha, terutama sekali bagi membela golongan yang sepatutnya diberi bantuan. Kalau selama ini misalnya subsidi diperuntukkan untuk minyak misalnya, bukan semua orang guna minyak, apatah lagi minyak kenderaan. Bagi masyarakat di luar bandar yang tidak ada kenderaan sebagainya, dia tidak mendapat manfaat kepada subsidi ini. Malah kalau kita lihat juga, ia barangkali juga diperolehi manfaatnya oleh bukan rakyat negara ini. Sebab itu langkah yang dibuat oleh kerajaan tepat. Saya percaya banyak lagi rasionalisasi dan juga pensusunan subsidi ini akan dibuat. Sebab itu saya mohon penjelasan daripada kerajaan, apakah rasional pengurangan subsidi ini dibuat dan golongan mana yang kerajaan beri manfaat hasil daripada penjimatan subsidi ini. Saya setuju dengan pandangan Menteri Kewangan bahawa kita bukan punya kuasa untuk menaik atau menurunkan harga minyak misalnya, kerana itu bergantung kepada harga pasaran. Tapi hasrat sebenar kita ialah untuk menjimatkan subsidi ini kerana kita nak memberikan kewangan dan bajet yang kita ada ini kepada golongan yang benar-benar memerlukan bantuan sebagainya. Datuk Pengerusi, saya ingin menarik perhatian mengenai Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan. Saya percaya bahawa bajet juga diperuntukkan kepada Kementerian Pelajaran ini. Antara perkara yang diperuntukkan wangnya adalah untuk tujuan pembangunan profesionalisme perguruan. Saya dengar bahawa ini respon daripada Menteri Pelajaran bahawa ada usaha untuk diletakkan ke semua institut pendidikan guru ni di bawah satu pengurusan. Barangkali ada universiti khusus yang menggabungkan semua institut perguruan di seluruh negara. Saya percaya dan saya lihat bahawa ini langkah yang cukup tepat. Saya mohon kerajaan bersungguh-sungguh untuk melakukan usaha ini kerana ia dengan sendirinya membantu untuk meningkatkan profesional perguruan dan meletakkan institusi pendidikan guru ini pada satu tahap yang cukup tinggi kerana peranan mereka cukup baik dan penting kepada negara. Namun demikian, saya harap isu-isu sampingan yang berkaitan dengan perguruan ini ditambah baik. Misalnya, di samping kita selalu menaikkan bonus dan sebagainya, tapi lebih baik kalau juga kita selesaikan isu-isu yang berkaitan dengan mereka. Misalnya pendapatan guru-guru, isu allowance dan sebagainya, yang ini juga penting supaya mereka dapat bersama untuk menikmati kemakmuran negara yang kita ada pada hari ini. Selain daripada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat turut mendapat. Ya, Tuan Bangun Nunggu. Sila je Tuan. Sila. Terima kasih Ini
Tuan Yang Pertua, terima kasih Muhammad Lenggung. Yang Muhammad bercerita tentang lawan guru sebentar tadi. Dan saya pun bersetuju, ini sesuatu yang kita perlu perjuangkan. Tapi dalam hal wilayah Sabah, Sarawak dan Semenanjung, perbezaan lawan perumahan wilayah di antara guru Semenanjung yang bertugas di Sabah dan yang dari Sabah berkhidmat di Semenanjung dan di Sarawak, dia berlainan, jauh berlainan. Kalau sisi wazah daripada Semenanjung ke Sabah 930 ringgit. Kalau di bandar, di luar bandar 830. Tapi kalau yang Sabah ke sini 180 di luar bandar, dan di bandar kalau yang sisi wazah 250. Adakah Bapak bersetuju supaya ini kita selaraskan, supaya dia punya lawan itu sama? Terima kasih. Terima kasih. Saya bersetuju. Ucapan tadi dalam ucapan saya, dan saya harap bagaimana yang saya sebutkan tadi bahawa memang kerajaan di samping kita meningkatkan sikit. Saya Gurugo. Saya sambung sikit. Di samping kita memberi saya sambung sikit. Nama baik kepada institusi perguruan, isu-isu yang saya sebutkan tadi perlu diperkukuh dan diambil kira supaya kebajikan guru ini dapat benar-benar kita beri pembelaan. Sila Tasik Guru. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Lenggung. Setujukah Lenggung kalau kita minta pihak kerajaan mengkaji semula tentang ataupun membuat semakan semula tentang kadar pencen bagi guru-guru yang telah bersara? Kerana ini juga satu motivasi kepada masyarakat perguruan kita dan juga memberikan satu harapan baru kepada guru-guru yang telah bersara, kerana kerajaan telah agak begitu lama tidak menyemak semula kadar pencen bagi guru-guru bersara. Terima kasih. Memang bersetuju, kerana kerajaan sebelum ini juga menambah baik allowance pencen kepada kumpulan-kumpulan lain. Jadi sudah tentu guru juga mesti diberikan perhatian. Saya harap perkara-perkara disebut tadi dapat diambil perhatian, kerana kita ada masa lagi untuk bajet tahun 2014, dan saya percaya kalau perkara ini dimasukkan dalam bajet berkenaan, ia tentu memberi kelegaan kepada rakyat. Nak ada sikit. Sila. Jangan lama. Lenggung. Terima kasih Datuk Speaker. Lenggung, berkenaan dengan allowance guru tadi, saya bersetuju juga dengan pandangan daripada Tuaran tadi. Masalahnya Lenggung, apabila pegawai-pegawai turun ke kawasan luar bandar ini, mereka betul-betul tidak melihat keperluan kesusahan guru-guru. Kita tahu guru-guru di luar bandar ini susah betul, terutama macam di tempat saya Lenggung. Mereka terpaksa melalui jalan yang begitu teruk, tiada kemudahan elektrik, air, dan saya kira pihak Kementerian Pelajaran Lenggung, apabila pegawai turun ke kawasan yang betul-betul luar bandar ini, yang susah, yang tidak ada kemudahan asas ini, kita harap mereka bukan saja untuk bagi sama rata dengan Semenanjung, barangkali di Tenom lain Lenggung, guru mengajar ke dalam betul susah. Jadi allowance ni kadang-kadang saya lihat ada yang saya nampak tidak sama rata. Dan yang kedua Lenggung, apabila guru-guru nak buat klaim, mereka ni 2-3 bulan baru boleh dapat. Ini pun masalah juga Lenggung, 2-3 bulan baru boleh dapat. Apa pandangan Lenggung? Terima kasih. Memang saya bersetuju pandangan-pandangan dikemukakan tadi. Sebab itu kalau sebelum ini apabila kita bercakap berkaitan dengan perlunya penyelesaian secara bersungguh-sungguh dilakukan dalam isu penempatan guru, kerajaan memberi komitmen nak wujudkan satu jawatankuasa untuk melihat perkara ini secara khusus. Sebab itu saya percaya kalau ada jawatankuasa berkenaan, saya harap juga kerajaan meneliti dan dibangkitkan tadi, kerana ini isu yang memang bukan baru saja dibangkitkan hari ini, tapi telah begitu lama berlarutan. Guru, kalau kita tak jaga kebajikan dia, kita bimbang nanti waktu penyampaian pengajaran kepada pelajar nanti dia tidak dapat beri tumpuan sepenuhnya, dan dia tentu mengganggu proses PNP. Dan ini saya harap dapat diperhatikan. Sila sebuti. Saya ingat Datuk Gajah bercakap mendung. Sebuti. Berkaitan dengan allowance ni. Belum jemput lagi. Sikit je. Oh, belum jemput lagi. Sila. Terima kasih. Terima kasih.
allowance yang kita katakan tadi, banyak guru-guru besar di sekolah SK kita, allowance dia lebih kurang 100 allowance guru besar. Tetapi allowance guru-guru yang bahasa Inggris, yang lebih kurang hebat dalam matematik, lebih besar daripada allowance guru besar. Sedangkan guru besar menjaga guru-guru ini beratus orang. Dan guru besar ini di tempat sekolah kurang murid 26 orang pun 100. Jaga budak 1,000 pun 100. Sikit lagi, satu lagi. Perkara iaitu guru-guru yang datang dari Semenanjung ni pergi ke Sarawak, 3 tahun mereka boleh balik ke sini dengan tambang free, diberi oleh kerajaan. Bagaimanakah kalau kita mencadangkan Lenggong supaya kita meminta sebelum guru-guru ini retire ataupun pension, berilah peluang mereka untuk melawat Semenanjung yang tak pernah melawat Semenanjung, diberi tambang free seperti guru-guru yang datang dari sini. Terima kasih. Sangat setuju. Itu satu lagi daripada penambahbaikan yang selain saya setuju sangat Tuan Speaker, kerana apa yang dibangkitkan tadi ialah satu lagi berkaedah untuk memberi galakan motivasi kepada guru. Selain daripada beri peluang dia datang ke Semenanjung atau orang Semenanjung pergi ke Sabah dan Sarawak, ia mengeratkan lagi hubungan integrasi nasional ini. Tak payahlah setahun, hanya 16 September saja kita dah sambut, tapi kita laksanakan secara berterusan. Ucapan si Buti tadi masuk dalam ucapan saya. Ya. Saya nak beralih ke tajuk lain ini. Saya nampak tadi. Batu Gajah. Saya bagilah sebab saya tengok di Benung tadi lama. Bagilah. Speaker tu. Terima kasih. Ini berhubung dengan isu allowance yang dibayar kepada guru-guru ini. Kita tahu kita ada guru yang memiliki ijazah sarjana muda, ada juga yang memiliki ijazah sarjana dan juga sampai ke tahap PhD. Tetapi ada kalanya guru-guru yang memiliki ijazah peringkat sarjana dan juga PhD, mereka tidak mendapat apa-apa allowance tambahan. Guru-guru yang hanya memiliki sarjana muda, allowance dia ataupun gajinya mungkin lebih tinggi daripada guru yang memiliki ijazah sarjana muda ataupun PhD. Apa pandangan yang berhormat kalau kerajaan bersetuju untuk memberi allowance tambahan kepada guru-guru yang memiliki kelayakan ikhtisas yang lebih tinggi? Terima kasih. Saya bersetuju. Perkara itu juga kita bangkitkan sebelum ini. Bukan saja allowance tambahan, tapi perlu dikaji oleh pihak kementerian untuk melihat dari segi grade-nya. Mesti juga diberikan pengiktirafan sewajarnya berasaskan kepada keupayaan dan juga senioriti selain senioriti, tapi dari segi kelulusan yang diperoleh oleh guru berkenaan. Kalau tidak, nanti ia akan menjejaskan usaha untuk memperbanyakkan guru yang melanjutkan pelajaran untuk menambahkan pendidikan sebagainya. Saya nak balik ke tajuk lain. Boleh saya mencelah sikit ya, satu poin. Ya, sila. Ya, terima kasih Tuan Speaker dan juga terima kasih saudara yang berhormat daripada Lenggong. Saya nak sebut di perkara ini sebelum berubah tajuknya tentang institut perguruan tadi yang disebut, kerana maklum balas kita dapat daripada ramai pelatih dan juga ibu bapa yang mempunyai anak di institut perguruan ialah seolah-olah institut perguruan sekarang anak tirikan dari satu, in a sense, dengan izin untuk dapatkan penempatan ada masalah, dan juga daripada pensyarah di perguruan bahawa dana yang diberikan kepada mereka berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini juga berkurangan. Jadi saya rasa ini satu perkara yang serius perlu diberi perhatian, kerana kita bercakap tentang kebajikan guru-guru, tapi guru-guru pelatih yang telah dipilih, yang dilatih, sebahagiannya dah dilatih beberapa tahun, sekiranya mereka keluar dan tak dapat menjadi pendidik dan guru, saya rasa itu merugikan banyak resources. Terima kasih. Saya berpendapat, ini saya setuju Pak ni, tapi pendirian parti tak setuju lah, tapi setuju. Sebab apa? Kalau graduan lain yang masuk universiti, dia ada pelbagai kemahiran. Tapi kalau guru ni, dia melanjutkan pelajaran, dia ada ijazah bidang perguruan, dia tak boleh pergi ke bidang-bidang lain.
Jadi apabila usaha kerajaan dan cadangan respon daripada Menteri Pelajaran untuk melihat institusi pendidikan guru ni dijadikan di bawah satu bumbung universiti dan sebagainya, saya lihat isu-isu dibangkitkan tadi juga mesti diberikan perhatian supaya tidak berlaku lambakan di pasaran lulusan dalam bidang perguruan ini, dan ia tentu merugikan tenaga manusia dalam negara kita. Kementerian Wanita, saya lihat bahawa banyak usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu golongan miskin melalui pelbagai pemberian bantuan. Saya harap pihak kerajaan dapat meningkatkan lagi jumlah pemberian bantuan dalam pelbagai aspek, sama ada bulanan, bantuan per OKU, ibu tunggal dan sebagainya, mesti ditingkatkan sesuai dengan kedudukan ekonomi pada hari ini. Namun demikian, saya juga harap supaya program-program di bawah Kementerian Wanita ini dikaji oleh kerajaan. Karena saya percaya kalau misalnya dulu kita buat program projek burung walid misalnya, diberi kepada golongan miskin misalnya, saya ingat dia tidak berkeupayaan pun. Nasib baik kadang-kadang kandang tak boleh dijual, tidak dijualnya. Tapi sebelum ini juga kerajaan dah buat misalnya saham FEKRA misalnya, diberikan satu bentuk saham, atau saham ASB saja diberi kepada golongan miskin misalnya. Ini lebih praktikal, ini lebih baik, dan saya harap untuk program-program yang akan datang ini lebih diperbanyakkan bantuan-bantuan berbentuk ini daripada kita beri bantuan-bantuan buat projek tanam sayur dan sebagainya untuk golongan miskin. Saya ingat dia tidak berkeupayaan kalau kita tak tingkatkan dulu segi kemahiran dan perkara lain. Maklum sajalah orang kampung nak Lenggong. Satu azam Lenggong belum selesai lagi. Ya. Masukkan dalam ucapan Lenggong. Ini maklumat bocor ni. Bukan tak selesai, minta tambahan. Ya. Tak, maksud saya, kita kaji dan lihat yang mana program-program lebih praktikal. Kalau nak bantu orang miskin, apa program yang perlu dan baik dibuat supaya tidak berlaku pembaziran dan sebagainya. Saya lihat ada program yang cukup baik yang dibuat, program pemberian saham dan sebagainya. Itu lebih praktikal, dan kalau itu dilaksana dan diperbanyakkan, saya percaya ia lebih memberi kebaikan kepada kita semua. Kementerian Belia dan Sukan, saya harap kementerian melakukan usaha bersungguh-sungguh untuk menambah baik apa juga program-program di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Kalau kita lihat peruntukan juga digunakan untuk Perbadanan Stadium Malaysia, Kompleks Sukan Negara misalnya. Saya tengok tempoh hari memanglah tak tahulah malu ke tidak malu, tapi pasukan terbaik dunia datang ke Malaysia, Barcelona nak main di Stadium Nasional, tiba-tiba tak boleh main kerana kualiti padang tidak baik dan sebagainya. Ini menjejaskan imej kita. Jadi saya harap supaya kerajaan kita telah banyak wang digunakan untuk membangunkan kemudahan-kemudahan sukan ini. Saya harap kualitinya dipertingkatkan supaya ianya dapat memberi pulangan yang baik kepada kita, dan tentunya dapat membantu menaikkan imej negara, misalnya dengan penganjuran kejohanan-kejohanan bertaraf antarabangsa di Malaysia. Siapa? Mau bertatan? Sila Belia dan Sukan. Oh, sila. Sebab tak minta, kan tidak. Terima kasih. Sila. Lenggong. Aku sabar menunggu apabila Belia dan Sukan ditimbulkan oleh berhormat Lenggong. Saya ada buat satu usul dalam peraturan mesyuarat soal kegiatan belia ni, golongan-golongan yang harus kita mengambil satu kesempatan untuk berengage dengan golongan belia. Ramai antara belia-belia ini merungut kerana kerajaan tidak begitu prihatin dengan masalah-masalah belia, terutama sekali belia-belia yang baru keluar daripada universiti yang tidak mempunyai pekerjaan. Dan apa yang diketengahkan oleh sahabat saya Lenggong tadi, kebanyakannya kepada sukan saja. Jadi apa pendapat Lenggong kalau kita mencadangkan kepada pihak Kementerian Belia dan Sukan supaya satu institusi yang khas untuk memantau golongan belia yang tidak mempunyai pekerjaan dan mungkin
antara belia ni banyak yang berhobi yang bermacam-macam yang boleh kita komersialkan keminatan atau hobi mereka ini untuk diperdagangkan atau dikomersialkan. Apa pendapat Lenggong soal perkara tersebut? Setuju Pertatan, setuju. Ya, Kota Baru mohon. Okey, sila. Sila Kota Baru. Ya, Berhormat Datuk Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya Lenggong. Saya berminat akan pandangan yang Berhormat Lenggong tadi. Saranan supaya Kementerian Belia dan Sukan benar-benar menggunakan peruntukan yang diberikan oleh kerajaan, diluluskan oleh Dewan ini untuk tujuan perkembangan dan juga kebaikan sukan. Saya nak tanya pandangan Lenggong, adakah Lenggong boleh setuju dengan saya? Selain daripada kita memperkasakan, memperkuatkan bidang sukan, semua sukanlah dalam negara kita ini, apa satu lagi perkara aspek yang penting adalah untuk menanamkan semangat kesukanan yang sebenarnya di dalam hati dan senubari para ahli sukan kita ini, supaya mereka mempunyai satu motivasi bermain sukan dan untuk negara, dan tidak berlaku angkara-angkara dalam kegiatan sukan seumpamanya rasuah. Baru ini pasukan Perak sendiri dalam Liga Malaysia, satu pasukan telah dilaporkan ke SPRM kerana dikatakan ada mirip-mirip main bola. Di samping itu ada elemen bribery, ada elemen rasuah. Adakah Ibu Berhormat setuju dengan saranan saya? Terima kasih. Memang saya bersetuju. Sebab kita bukan nak lahirkan atlet yang hanya mendapat peringkat, tapi kita juga nak mengharumkan nama negara, dan tentunya sukan mesti menjadi suatu wadah untuk membina semangat patriotik dan semangat-semangat ciri-ciri yang baik dan sebagainya. Sebab itu saya percaya, sama juga sebagaimana disebut oleh Pertatan tadi, untuk membangunkan sukan ini, saya percaya tidak hanya boleh kita letakkan tanggungjawabnya di bawah Kementerian Belia dan Sukan sahaja. Kalau kita ambil contoh-contoh misalnya di negara-negara, kita tengok bagaimana Korea. Saya ingat satu hari nanti Myanmar pun boleh kalahkan kita dalam sukan sepak takraw misalnya. Sudah berlaku lah? Saja saya nak tanya, saya nak tahu, tuan-tuan tak tahu, okeylah. Maknanya, kenapa mereka mampu menandingi kita yang sebelum ni kita lah yang menguasainya? Saya percaya mereka tentu ada perancangan yang khusus. Di China misalnya, dia ada satu bandar yang memang mengkhususkan dalam bidang sepak takraw. Mainlah sepak takraw, tak arti pun sepak juga. Itu misalnya. Kita, kalau kita nak lahirkan negara kita hebat dalam bidang bola sepak, mesti dilaksanakan daripada bangku sekolah lagi. Sekolahnya mesti, di Institut Pengkajian Tingginya mesti, program belia pun mesti dibuat dan disatukan, diselaraskan. Jangan satu pihak ajar A, satu pihak ajar B. Kita tak boleh dan tidak mampu untuk melahirkan apa yang kita inginkan. Sebab itu tindakan secara bersama ini mesti dilakukan dan mesti melibatkan secara menyeluruh. Mekanismenya sudah ada. Kita ada jawatan kuasa pembangunan sukan dan kabinet pembangunan sukan yang dianggoti oleh pelbagai kementerian. Saya ingat ini boleh digunakan untuk menggerakkan seluruh kementerian, jabatan, agensi secara bersama. Kalau ini dilakukan, saya percaya kita mampu untuk melakukannya. Silakan. Ya, terima kasih Lenggong. Saya setuju sangat dengan cadangan Lenggong tadi, supaya sukan kita ini, kalau bola sepak, kita mulakan daripada peringkat sekolah lagi. Tapi apa yang ahli-ahli Dewan, maksud saya sendiri pernah bangkit dalam Dewan ini sebelum ini, nak kembangkan bola sepak macam mana? Padang sekolah itu, padang bola sepak pun sudah jadi bangunan, sudah jadi makmal komputer dan sebagainya. Adakah Yang Berhormat mencadangkan supaya kementerian supaya mengambil kira keperluan sukan di peringkat sekolah lagi untuk perkembangan sukan negara? Banyak negara di Afrika tiada padang pun. Tak, maksudnya itu bukanlah alasan untuk berjaya. Kalau kita nak tunggu padang baru ada, macam mana kita? Sebab banyak negara-negara yang hari ini boleh sebaris dengan negara-negara yang hebat dalam bidang sukan, tidak ada pelbagai kemudahan pun. Yang penting perancangan mesti dibuat secara menyeluruh. RMT diberi makanan di sekolah, mesti ada aspek-aspek makanan untuk bina otot ke, bina badan yang baik
maknanya dibuat secara menyeluruh, secara bersungguh-sungguh. Saya ingat ini baru berjaya. Kalau tidak dibuat secara bersungguh-sungguh, saya percaya 20 tahun lagi pun Lincowe tak ada. Ya. Satu saja Lincowe yang akan ada, kita ada. Ya. Silakan. Terima kasih Lenggong. Lenggong, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lenggong soal perancangan itu mesti ada. Adakah pihak kementerian ini tidak ada perancangan yang begitu baik dari dulu sampai sekarang? Itu satu pertanyaan. Dan satu lagi yang saya ingin minta penjelasan daripada Lenggong. Adakah insentif bagi olahraga kita ataupun pemain bola sepak kita ataupun pemain-pemain sukan yang lain tidak begitu setaraf dengan negara-negara yang sudah maju seperti England dan Amerika? Setuju atau tidak Yang Berhormat kalau kita dapat melihat secara insentif kepada pemain-pemain bola kita? Sebab itu saya menyebut tadi bahawa kita mesti lakukan secara bersama dan bersungguh-sungguh. Jika semua pihak meletakkan sasaran yang sama, kalau kita nak lahirkan negara kita adalah kuasa badminton, bola sepak dan sebagainya, semua pihak meletakkan sasaran yang sama, maka semua pihak masing-masing memainkan peranan. Yang bertanggungjawab mengkaji soal insentif, dia fikir soal insentif. Apa yang perlu kita bagi? Lebih hebat daripada negara luar ke? Atau kita kerana kurang insentif ke? Itu kena kaji. Ya, yang terlibat di sekolah, kaji di sekolah bagaimana mahu laksanakannya. Yang penting kita lakukan secara bersama. Tidak ada alasan sebenarnya. Kerana ada negara yang langsung tidak ada kemudahan-kemudahan ini, tapi hari ini hebat. Tidak terfikir kita Korea Selatan boleh mengalahkan kita dalam sepak takraw. Kalah kita. Dulu kita hebat. Kansa bangun. Tambahan. Kalau Kansa nak bagi ya. Dia pun calon juga. Terima kasih Yang Betul. Saya amat setuju dengan rakan-rakan sebentar tadi mengenai tentang insentif dan juga ganjaran-ganjaran. Kalau kita lihat banyak ganjaran terlampau ditumpukan kepada pencapaian di peringkat antarabangsa. Tetapi ganjaran-ganjaran sukan ini perlu kita terapkan sampai ke bawah. Kalau kita lihat ahli sukan yang berpotensi di peringkat bawah, ganjaran sukan ataupun insentif-insentif tentang peralatan sukan, contohnya hoki stick di peringkat bawah untuk anak-anak untuk membiayai ataupun ada satu kos yang tinggi untuk atlet-atlet di peringkat luar bandar. Jadi kita harapkan supaya kerajaan mengambil sikap yang menyeluruh daripada akar umbi terus hingga ke peringkat antarabangsa. Setuju, saya setuju. Ya, Wabi Lenggong, setengah jam dah Wabi Lenggong, 30 minit. Saya dapat gulung ya. Boleh saya sambung. Saya setuju pandangan Kuala Kangsar. Sebab itu saya kata tadi kita mesti bertindak secara menyeluruh. Yang terlibat dalam soal mengkaji dari segi peralatan sukan sebagaimana disebut oleh Kuala Kangsar, dia kaji. Apakah itu menjadi halangan kerana ada atlet kampung tak dapat kemudahan sukan kerana mahal dan sebagainya. Maknanya semua pihak bersama. Di sekolah bagaimana peranan mereka? Rancangan makanan tambahannya itu dibuat. Saya percaya kalau kita buat secara menyeluruh, insya-Allah kita akan mencapai sebagaimana yang dikehendaki. Sebab itu saya harap Kementerian Bilion Sukan juga di samping beri fokus kepada aspek ini, program-program sebagaimana disebut di petatan tadi mesti ditingkatkan dan kita ada mekanismenya. Kita ada, kalau kita lihat dalam bajet tambahan ini, kita ada latihan kemahiran di Institut Kemahiran Belia Negara. Yang ini juga mesti diperkukuhkan, ditambah bajetnya, ditingkatkan pelbagai kemudahannya. Cuma saya nak tanya pada kementerian, bagaimana lepasan daripada Institut Kemahiran ini? Apakah dia memenuhi pasaran yang ada, ataupun dia hanya mengisi program-program, tapi bila keluar nanti dia akan menjadi lambakan sebagainya? Saya harap apakah itu tidak berlaku, dan saya harap pihak kementerian mengguna keseluruhannya kemudahan-kemudahan ini untuk kepentingan golongan muda dengan perbanyakkan program-program latihan, kemahiran dan sebagainya, sampai kita beri tumpuan kepada pembangunan sukan. Tak izin, sekejang. Sekejang. Sila, sekejap. Masa dah habis ni. Sikit je. Mesti. 10 minit sepatutnya. Saya nak berkongsi dengan Lenggong. Di Kementerian Belia dan Sukan, kita ada Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Negara. Cuma saya minta supaya kementerian memperkasakan
Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Negara ini, kerana kalau tadi Putatan sebut kita sibuk bercerita tentang hal sukan dan sebagainya, tapi sejauh mana kementerian begitu memandang serius tentang pembangunan berkaitan dengan belia. Dan saya harap supaya Lenggong dapat memastikan agar kita sama-sama minta supaya menteri melihat bagaimana pemerkasaan tentang Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Negara ini, agar selain daripada data, kajian dan sebagainya itu dibuat, kita dapat kongsi maklumat ini juga berkaitan terutama dengan permintaan daripada golongan belia, hal berkaitan dengan rumah, hal berkaitan dengan pekerjaan, kemahiran dan sebagainya. Terima kasih. Ya. Gulung. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya bersetuju, memang kita ada Institut Penyelidikan Pembangunan Belia yang diberi pengiktirafan hasil daripada pengumpulan dasar Akta Bangunan dan Pertubuhan Belia. Dan tentunya pelbagai kajian-kajian telah pun dibuat oleh pelbagai pakar dan pelbagai aspek kajian dibuat melalui institut ini. Saya harap kajian-kajian tersebut diguna pakai, kerana kita tahu bahawa hari ini dari keperluan, minat, cita rasa orang muda sudah begitu berbeza dan tidak sama lagi sebagaimana dulu. Kita mesti memenuhi tuntutan-tuntutan mereka yang pelbagai ini. Sebab itu saya harap supaya perkara-perkara dibangkitkan oleh Sekijang tadi diberikan perhatian khusus supaya ia benar-benar membolehkan kita memenuhi semua perkara ini. Dan saya percaya sebagaimana sukan tadi, kita juga telah pun ada jawatan Kabinet Pembangunan Belia, 12 kementerian menganggotinya. Saya percaya secara khusus juga boleh kita lakukan bersungguh-sungguh bagi kita pastikan kita benar-benar memberi sesuatu yang cukup terbaik kepada orang muda dalam negara kita untuk kepentingan masa depan mereka. Sebagai rumusannya, Datuk Speaker, saya harap ditambah dan tingkatkan lagi peruntukan untuk Kementerian Dalam Negeri, kerana isu kita cukup banyak hari ini. Perumahan mereka, kemudahan gaji dan sebagainya mesti ditingkatkan, kebajikan mereka perlu ditingkatkan. Saya tengok ada di setengah-setengah negeri yang balai polisnya mesti ditingkatkan. Kalau kita nak mahu mereka memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat, menjaga keselamatan rakyat, maka kebajikan anggota polis, anggota keselamatan, tentera dan sebagainya mesti diberikan perhatian. Dan saya percaya kedua-dua menteri kita prihatin dalam perkara ini. Saya harap kerajaan bersungguh-sungguh dan menambahkan lagi apa yang telah pun kita buat, kerana mereka perlu dijaga untuk menjamin keselamatan negara dan negeri kita. Terima kasih.